Rusia bergoncang. Vladimir Putin, lelaki paling berkuasa di dunia, diktator yang memegang senjata nuklir. Dia terpaksa melutut, dan itu adalah melutut di hadapan Malaysia. Dunia Barat menggunakan sekatan untuk menekan Rusia. Amerika Syarikat, Eropah, malah Jepun juga memalingkan muka. Tetapi perkara yang benar-benar menundukkannya bukanlah peluru berpandu, juga bukan sekatan ekonomi, tetapi seorang manusia. Lebih tepat lagi, nyawa seorang wanita, anak perempuannya Katerina Vladimirovna Putina. Dia hampir mati, dan satu-satunya negara yang boleh menyelamatkannya ialah Malaysia. Apa yang sebenarnya berlaku? Sekarang kita akan mulakan. Dan sebelum kita bermula, saya menjemput rakan-rakan di seluruh Malaysia untuk menaip di bahagian komen Malaysia boleh. Ini akan menjadi motivasi terbesar untuk saya menyampaikan kisah-kisah seterusnya. Terima kasih kepada semua. 15 Mei 2025, Moskow. Nama saya, Ahmad bin Qayyum. Saya bekerja di bahagian perundingan tenaga di Gazprom, sebuah konglomerat gas asli Rusia. Saya adalah salah seorang daripada segelintir rakyat Malaysia yang boleh berbahasa Rusia dengan fasih seperti bahasa ibunda. Tahun ini saya berumur 45 tahun. Malam itu, saya sedang makan malam sendirian di sebuah restoran di pusat Moskow. Di luar tingkap, salji sedang turun. Musim sejuk Rusia sentiasa keras seperti biasa. Walaupun telah tinggal di negara ini hampir 20 tahun, kesejukan ini adalah sesuatu yang saya tidak pernah dapat biasakan. Pada masa ini telefon saya berdering, nombor yang tidak dikenali, tetapi pada saat saya melihat beberapa nombor pertama, jantung saya seakan terhenti. Ia adalah talian khas dalaman Kremlin. Saya menjawab panggilan. Suara Dmitry Peskov, jurucakap Kremlin dan juga orang kepercayaan Putin, kedengaran. Tuan Ahmad, Tuan Presiden sedang mencari Anda. Bolehkah Anda datang ke Kremlin esok pagi jam 10 pagi? Maaf, ada apa ya? Saya bertanya. Hujung talian senyap seketika, kemudian Peskov merendahkan suara, Cik Katerina dalam keadaan kritikal. Garpu di tangan saya jatuh, menghasilkan bunyi dentingan jelas yang bergema di seluruh restoran. Semua orang di sekeliling saya memandang, tetapi saya tidak lagi mempunyai perasaan apa-apa. Katerina, sudah berapa lama saya tidak mendengar nama ini? 20 tahun telah berlalu, tetapi wajahnya masih jelas seperti semalam. Musim sejuk 2005, Moskow. Pada tahun itu saya berumur 32 tahun, baru 2 tahun bekerja di cawangan konglomerat Axiata Digital di Rusia. Lulus dalam bidang bahasa Rusia, saya tidak mempunyai masalah untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini. Malah saya sangat gembira dengan perasaan membawa misi untuk meneroka pasaran baharu. Desember tahun itu, saya menghadiri forum perniagaan antarabangsa Moskow sebagai wakil Axiata Digital Rusia. Persidangan itu sangat besar, menghimpunkan golongan hartawan baharu Rusia, pegawai kerajaan, dan pemimpin perniagaan asing. Itu adalah kali pertama saya melihatnya, seorang gadis berambut perang berusia 22 tahun dengan mata biru dan kulit putih. Tetapi yang menarik perhatian saya bukanlah penampilan, tetapi ketika dia melangkah ke podium ucapan, dia membentangkan secara fasih tentang masa depan industri tenaga Rusia. Dengan keupayaan analisis yang tajam dan kefasihan berbahasa Inggris, saya terpukau. Selepas ucapan, saya memberanikan diri untuk mendekatinya. Sudah tentu saya tahu siapa dia. Anak perempuan kedua Vladimir Putin. Saya berkata dalam bahasa Rusia, ucapan yang sangat bagus. Dia membuka matanya lebar-lebar, kemudian tersenyum membalas, awak orang Malaysia, bukan? Sebutan bahasa Rusia awak sangat tepat. Saya tersenyum membalas, kerana saya mencintai negara ini, jadi saya belajar dengan bersungguh-sungguh. Dia juga tersenyum. Sehingga kini saya masih ingat senyuman itu, murni dan hangat. Saya Katerina, panggil saya Katia sahajaya. Pertemuan itu adalah permulaan. Kami secara semula jadi menjadi rapat, sering menggunakan alasan mesyuarat kerja untuk bertemu. Sebenarnya, saya sangat menyukai saat-saat bersamanya. Dia cerdas, pantas, dan yang paling penting, ikhlas, membuatkan orang lupa siapa bapanya. Musim bunga 2006, saya meluahkan perasaan kepadanya di sebuah kafe kecil di tebing sungai Moskva. Melihat sungai yang beku sedang mencair di luar tingkap, saya berkata dengan suara bergetar, Katia, saya cintakan awak.
Matanya berkaca, tetapi itu bukan air mata kesedihan. Saya pun, Ahmad. Saya juga cintakan awak. Kami mula dating secara berhati-hati kerana statusnya. Kami tidak boleh bertemu secara terbuka, tetapi itu tidak penting kerana berada bersama sudah lebih daripada cukup. Pada tahun 2007, saya melamarnya dengan sebentuk cincin yang saya reka sendiri. Cincin platinum bertatahkan berlian kecil. Tidak indah, tetapi mengandungi semua keikhlasan saya. Apabila dia menangis dan mengangguk, saya rasa seperti saya memiliki seluruh dunia, tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari pada tahun 2008, saya dipanggil ke Kremlin. Itu adalah arahan daripada Presiden Putin. Pada saat saya melangkah masuk ke pejabatnya, saya sudah mempunyai firasat buruk. Dia duduk di belakang meja kerja, memandang saya tajam. Mata itu mengandungi kemarahan yang sedingin ais. Putin bersuara, suaranya dalam dan tenang, tetapi tekanannya melampaui imajinasi. "Encik Ahmad, awak mahu mengahwini anak perempuan saya." Saya menundukkan kepala. "Tuan Presiden, saya ikhlas mencintai Katrina." Dia menghentak tangannya di atas meja. Bunyi dentuman bergema di seluruh bilik. Seorang rakyat Malaysia mahu mengahwini anak perempuan Presiden Rusia. Adakah awak rasa itu masuk akal? "Kewarganegaraan bukan penghalang cinta, Tuan Presiden," jawab saya. Putin bangun, berjalan ke arah tingkap, membelakangi saya, kemudian berkata perlahan, "Saya tahu awak bukan orang jahat. Saya sudah siasat semuanya. Rajin, cerdas, dan juga ikhlas mencintai Katia. Saya tahu semua itu." Dia berpaling, matanya memancarkan emosi yang rumit. "Tetapi tidak boleh, sama sekali tidak boleh." "Kenapa tidak boleh, Tuan Presiden?" saya bertanya. Putin mendekat, merendahkan suara, "Kerana dia anak perempuan saya. Saya mahu Katia menjauhi dunia ini, menjauhi perebutan kuasa dan politik kotor, menjalani kehidupan normal. Tetapi jika dia berkahwin dengan awak, seluruh dunia akan memberi perhatian. Mereka akan cuba mencari makna politik antara Malaysia dan Rusia. Sepanjang hidupnya, Katia tidak akan dapat melepaskan diri daripada bayangan itu." Saya ingin membantah, tetapi juga tahu apa yang dikatakannya adalah logik. Putin menambah, "Tambahan pula, dunia barat membenci saya dan juga membenci keluarga saya. Pada saat awak mengahwini Katia, awak juga akan menjadi sasaran kebencian mereka. Hidup awak akan musnah." "Semua itu saya tidak peduli," kata saya. "Tetapi saya peduli," tegasnya. "Demi kebahagiaan anak perempuan saya, perkara ini tidak boleh berlaku." Beberapa hari kemudian, saya menerima notis pertukaran kembali ke ibu pejabat Aksiata Digital. Alasan rasmi adalah penempatan semula kaki tangan, tetapi alasan sebenar saya tahu dengan jelas. Malam sebelum saya pulang ke Malaysia, saya bertemu Katerina buat kali terakhir di sebuah taman kecil di pinggir Moskow. Dia menangis dan saya juga. "Saya minta maaf, Ahmad. Saya tidak dapat memujuk ayah." Saya memeluknya. "Tak mengapa, ini bukan salah awak." Kemudian dia memandang mata saya dan berkata, "Saya akan menunggu. Pasti akan ada satu hari kita bertemu lagi. Saya akan menunggu sehingga hari itu." Saya meletakkan cincin itu di tangannya, cincin yang sama yang saya gunakan untuk melamar. "Awak simpanlah. Ini adalah hati saya. Pasti akan ada satu hari saya kembali." Malam itu, saya meninggalkan Moskow, meninggalkan separuh hati saya. Pada tahun 2010, media Malaysia mengeluarkan artikel khabar angin bahawa anak perempuan Putin berkahwin dengan seorang rakyat Malaysia. Artikel itu menyebut nama saya. Saya tidak tahu dari mana berita itu bocor, tetapi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia terkejut. Wartawan mencari saya, "Betulkah? Awak betul-betul pernah dating dengan anak perempuan Putin?" Saya menafikan, mengatakan, "Kami tidak mempunyai hubungan seperti itu. Itu adalah pembohongan, tetapi saya tidak boleh mengaku untuk melindunginya. Kerana sebaik sahaja saya mengaku, Katrina akan menjadi sasaran media seluruh dunia. Dan perkara yang paling saya takuti ialah kemarahan Putin tidak ditujukan kepada saya, tetapi kepada anak perempuannya sendiri. Pandangan orang ramai membuat saya takut, dan kerana cinta seorang ayah seperti Putin kepada anak perempuannya, itu adalah perkara yang saya tidak boleh akui sama sekali." Pada tahun 2011, saya mendengar berita Katrina berkahwin,
Pasangannya ialah Kirill Shamalov, anak kepada keluarga hartawan Rusia. Saya mabuk selama beberapa hari. Walaupun telah kembali bekerja di Ibu Pejabat Aksiata Digital, saya tetap tidak dapat menyesuaikan diri. Wanita yang saya cintai telah berkahwin dengan orang lain. Rasanya seperti hidup telah berakhir, tetapi saya bangkit semula. Saya kembali ke Rusia bukan untuk Aksiata Digital, tetapi untuk menyertai konglomerat Gazprom, bahagian perundingan tenaga, menggunakan keupayaan bahasa Rusia dan hubungan tempatan. Saya memulakan kerjaya baharu, dan yang mengejutkan, saya sentiasa berhubung dengan Naib Presiden Aksiata Digital, Dato Sri Mustafa Kamal. Sebulan sekali kami akan menelepon. Encik Ahmad, awak okey tak sekarang? Ceritakan sedikit berita dari Rusia. Pada mulanya, saya tidak faham mengapa dia berhubung dengan saya, tetapi kemudian saya faham. Aksiata Digital memerlukan sumber maklumat penting di Rusia, dan tiada rakyat Malaysia yang lebih memahami situasi tempatan. Pekerja di Gazprom, saya secara semula jadi mempunyai peluang untuk berinteraksi dengan ahli politik dan ahli perniagaan Rusia. Kadang-kadang, saya juga bertemu Putin di persidangan berkaitan tenaga. Setiap kali dia melihat saya, matanya memancarkan pandangan yang rumit. Tetapi kami tidak bercakap. Saya juga. Berita tentang Katerina hanya saya dengar secara tidak langsung. Pada tahun 2018, dia bercerai dan kembali kepada kerja penyelidikan akademik. Tetapi saya tidak menghubungi secara proaktif. Saya rasa saya tidak mempunyai kelayakan itu. Begitulah, 17 tahun telah berlalu, 15 Mei 2025. Kembali kepada masa kini, Cik Katerina dalam keadaan kritikal. Kata-kata Peskov terus bergema di kepala saya. Saya tidak dapat tidur sepanjang malam. Apa yang berlaku kepadanya? 10.00 pagi keesokan harinya, saya tiba di Kremlin. Melalui pintu pemeriksaan keselamatan, berjalan di sepanjang koridor panjang, memori 17 tahun lalu kembali. Pada masa itu, hati saya penuh dengan kemarahan dan keputusasaan, tetapi kini saya diselubungi ketakutan. Pintu pejabat Putin terbuka. Dia kelihatan lebih tua berbanding 17 tahun lalu. Rambutnya telah beruban, kedutan di sudut matanya lebih dalam, tetapi pandangannya masih tajam seperti dahulu. Tetapi anehnya, dalam pandangan tajam itu, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelum ini. Ketakutan. Lelaki paling berkuasa di dunia, di matanya ada ketakutan. Putin bersuara, lama tak jumpa, Encik Ahmad. Saya menundukkan kepala. Ya, Tuan Presiden, ada apa Tuan panggil saya? Dia berjalan ke arah tingkap, melihat ke langit Moskow yang kelabu, kemudian berkata, Katia hampir mati. Aneurisma otak. Pada saat itu, jantung saya seakan terhenti. Kaki saya lemah, tetapi saya cuba berdiri tegak. Putin menyambung, aneurisma otak. Salur darah di otak membengkak seperti tumor, bom jangka yang boleh pecah pada bila-bila masa. Dikesan 2 bulan lalu, selepas itu ia membesar dengan sangat cepat. Dia berpaling. Di matanya, lelaki paling berkuasa di dunia, di matanya ada air mata. Saya tidak dapat percaya. Saya telah mencari semua doktor di barat yang boleh melakukan pembedahan, Amerika Syarikat, Jerman, Switzerland, hospital terbaik. Tetapi semua menolak kerana sekatan. Mereka berkata jika mereka merawat keluarga Putin, mereka akan menjadi sasaran sekatan. Suaranya bergetar. Kerana saya melancarkan perang di Ukraine, kerana saya menjadi musuh dunia barat, jadi walaupun anak perempuan saya hampir mati, tiada siapa yang menghulurkan tangan untuk membantu. Saya bertanya dengan berhati-hati, bagaimana pula di Rusia sendiri, Tuan Presiden? Rusia juga mempunyai ramai doktor yang baik. Putin menggeleng. Pakar bedah saraf terbaik Rusia semuanya telah melihatnya, tetapi mereka berkata kadar kejayaan tidak sampai 50%. Aneurisma Katia terletak pada kedudukan yang terlalu dalam. Menggunakan kaedah pembedahan tradisional terlalu berbahaya. Dia menunjuk ke arah saya. Matanya penuh keputusasaan. Encik Ahmad, awak adalah satu-satunya harapan. Saya bertanya dengan terkejut. Saya? Saya bukan doktor, saya tahu. Tetapi awak masih berhubung dengan orang Aksiata Digital, bukan? Saya terdiam seketika. Bagaimana? Bagaimana Tuan Presiden tahu? Putin ketawa pahit. Awak fikir FSB buat apa? Saya tahu semua.
Setiap bulan awak menelefon Naib Presiden Dato Sri Mustafa Kamal sekali memberikan maklumat Gazprom kepada Axiata Digital. Belakang saya berpeluh dingin. Perkara ini telah terbongkar sepenuhnya. Ditangkap di tempat kejadian atas tuduhan pengintipan tidaklah aneh. Tetapi Putin berkata, sesuatu yang tidak disangka-sangka. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih kepada awak, saya dapat memahami pergerakan Axiata Digital. Awak sangat berguna untuk kita berdua. Dia mendekat. Encik Ahmad, jujur, Malaysia mungkin satu-satunya jawapan. Apa maksud Tuan Presiden? Saya bertanya. Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM, di Kuala Lumpur. Saya dengar di sana ada peralatan pembedahan AI terkini. Sistem robot yang boleh melakukan pembedahan aneurisma otak dengan ralat hanya 0,10 mm. Seluruh dunia hanya 5 tempat mempunyai peralatan ini. Rusia tidak ada. Matanya memandang tepat ke mata saya. Bolehkah awak menghubungi Axiata Digital? Minta mereka bantu saya lihat sama ada mereka boleh menyelamatkan Katia. Jika saya sendiri yang meminta, pasti akan ditolak. Tetapi jika ia adalah awak, mungkin berbeza. Saya terdiam beberapa saat. Pikiran saya berkecamuk. Saya memikirkan apa yang lelaki ini lakukan kepada saya 17 tahun lalu. Dia memisahkan saya dan Katerina, memusnahkan hidup saya. Tetapi Katerina hampir mati. Kemarahan 17 tahun lalu tidak lagi penting. Saya mesti menyelamatkannya walau apapun. Saya menjawab, saya akan cuba bertanya, Tuan Presiden. Tetapi saya tidak boleh menjamin, kerana saya juga tidak tahu apa keputusan Axiata Digital. Putin memegang tangan saya. Tangan lelaki paling berkuasa di dunia itu bergetar. Terima kasih, Encik Ahmad. Saya benar-benar berterima kasih. Kemudian dia menambah dengan suara yang dalam dan bergetar, 17 tahun lalu saya silap. Memisahkan awak dan Katia adalah kesilapan terbesar saya. Saya minta maaf, saya tidak dapat berkata-kata. Permintaan maaf yang saya tunggu selama 17 tahun. Tetapi kini, itu tidak lagi penting. Mesti selamatkan Katerina. Hanya itu yang penting. Sebaik sahaja saya melangkah keluar dari Kremlin, hanya satu fikiran di kepala saya. Mesti menghubungi Axiata Digital dengan segera. Tetapi pada masa yang sama, rasa tidak tenteram juga timbul. Adakah Axiata Digital akan membantu? Merawat anak perempuan Putin bermakna secara langsung melanggar Sekatan Barat. Tekanan dari AS, kecaman daripada komuniti antarabangsa. Kempen boikot jenama Axiata Digital. Harga yang perlu dibayar terlalu besar, tetapi saya masih perlu melakukannya. Kerana Katerina, saya mengeluarkan telefon saya dan menelefon Naib Presiden Dato Sri Mustafa Kamal. Talian berdering sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian dijawab. Encik Ahmad, ada apa? Saya menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, Dato Sri, ada satu perkara. Sekarang masa yang sesuai untuk bercakap tak? Hujung talian senyap seketika. Kemudian Dato Sri Mustafa menjawab, saya tidak tahu apa yang berlaku, tetapi suara awak tidak sedap hati. Teruskan, beritahu saya. Saya mula bercakap, anak perempuan Presiden Putin hampir mati. Satu-satunya tempat yang boleh menyelamatkannya ialah Pusat Perubatan Universiti Malaya di Kuala Lumpur. Di hujung telefon, terdapat keheningan yang menyesakkan. Kemudian Dato Sri Mustafa berkata perlahan, Encik Ahmad, ini bukan perkara kecil. Cerita ini tidak akan berakhir di sini. Apakah keputusan Axiata Digital? Bagaimana pejabat Perdana Menteri akan bertindak balas? Bagaimana Katerina akan datang ke Malaysia? Semuanya seolah-olah mustahil. Tetapi menjadikan yang mustahil itu mungkin, itulah Malaysia. 15 Mei 2025, 7 malam waktu Malaysia, Naib Presiden Dato Sri Mustafa Kamal berada di pejabatnya di Taman Teknologi Cyberjaya Axiata Digital apabila menerima panggilan daripada Ahmad bin Qayyum. Beliau adalah seorang jeneral tua yang telah bekerja dalam lembaga pengarah Axiata Digital selama hampir 20 tahun, telah melalui pelbagai jenis krisis. Dari penstrukturan semula Axiata Digital semasa krisis kewangan Asia hingga cabaran baharu di bawah generasi pemimpin seterusnya, beliau telah menyaksikan pelbagai situasi besar, seorang yang tidak mudah terkejut. Tetapi pada saat mendengar kata-kata Ahmad bin Qayyum, wajahnya berubah.
Anak perempuan Presiden Putin aneurisma otak, suara Ahmad bin Qayyum bergema dari hujung talian. Ya, Dato' Sri, situasinya sangat mendesak. Hospital Barat semuanya menolak. Pasukan perubatan Rusia berkata, kadar kejayaan tidak sampai 50%. Hanya sistem pembedahan AI di PPUM yang merupakan satu-satunya harapan. Dato' Sri Mustafa termenung. Ini bukan masalah perubatan semata-mata, tetapi masalah rumit yang melibatkan politik antarabangsa, diplomasi, dan sekatan ekonomi. Encik Ahmad, ini bukan perkara yang kami boleh putuskan. Mesti laporkan kepada peringkat atasan. Ahmad bin Qayyum menjawab, saya tahu, tetapi masa tidak banyak. Aneurisma Katerina boleh pecah pada bila-bila masa. Tolong buat keputusan secepat mungkin. Dato' Sri Mustafa mengangguk. Walaupun Ahmad bin Qayyum tidak dapat melihatnya. Saya faham. Saya akan hubungi awak semula secepat mungkin. Selepas menamatkan panggilan, Dato' Sri Mustafa memandang keluar tingkap. Pemandangan malam Taman Teknologi Cyberjaya berkilauan dengan cahaya. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu mendial nombor lain. Itu adalah nombor terus daripada pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Pada masa yang sama, di PPUM, Profesor Dr. Irfan bin Abdullah, pengarah hospital, sedang bersiap untuk pulang. Hari ini beliau baru sahaja menyelesaikan 3 pembedahan yang memenatkan. Tubuhnya letih, bersedia untuk pulang ke rumah. Pada usia 60 tahun, beliau masih berdiri di meja bedah, legenda hidup dalam bidang pembedahan saraf Malaysia. Pada masa ini, telefon berdering. Ia adalah talian terus daripada Lembaga Pengarah Aksiata Digital. Profesor Irfan, saya Mustafa Kamal. Saya ada perkara mendesak untuk dibincangkan dengan Profesor. Profesor Irfan meletakkan beg bimbitnya. Lembaga Pengarah Aksiata Digital menelefon pada waktu ini. Pastinya bukan perkara kecil. Silakan, Dato' Sri. Dato' Sri Mustafa menerangkan semula situasi anak perempuan Putin, aneurisma otak, penolakan Barat, batasan pasukan perubatan Rusia. Selepas mendengar, wajah Profesor Irfan menjadi serius. Ada gambar MRI? Belum ada, tetapi pasti akan dapat tidak lama lagi. Profesor Irfan berfikir seketika, kemudian berkata, selepas gambar dihantar, saya akan menelitinya. Tetapi Dato' Sri, ini bukan perkara yang boleh diputuskan hanya berdasarkan pertimbangan perubatan. Perlu ada keputusan daripada peringkat atasan. Dato' Sri Mustafa menjawab, saya tahu. Saya akan uruskan perkara itu. Malam itu, mesyuarat tergempar diadakan di Ibu Pejabat Aksiata Digital. Di dalam bilik mesyuarat terdapat Naib Presiden Dato' Sri Mustafa Kamal, Ketua Jabatan Undang-Undang, Ketua Jabatan Komunikasi, dan Ketua Jabatan Kerjasama Antarabangsa. Semua orang kelihatan serius. Ketua Jabatan Undang-Undang bersuara dahulu, Dato' Sri, perkara ini sangat berbahaya. Merawat keluarga Putin, kita boleh menjadi sasaran sekatan AS. Seluruh operasi perniagaan, aksiata digital di AS boleh terancam. Malah, industri teknologi Malaysia juga boleh terjejas. Ketua Jabatan Komunikasi juga bersetuju, media Barat akan menganggap aksiata digital dan Malaysia sebagai rakan subahat Rusia. Mungkin akan ada kempen boikot. Bagi imej nama, ini akan menjadi pukulan maut. Ketua Jabatan Kerjasama Antarabangsa memberikan pandangan lain, tetapi sebaliknya, ini juga boleh menjadi peluang. Rusia adalah salah satu pengekspor tenaga terbesar di dunia. Jika kita dapat menyelamatkan anak perempuan Putin, kedudukan Malaysia di pasaran Rusia akan berbeza sama sekali. Bilik mesyuarat mula riuh, pendapat yang menyokong dan membantah adalah seimbang. Dato' Sri Mustafa terus mendengar dalam diam. Akhirnya, beliau bersuara, saya faham semua pandangan anda, tetapi masalah ini bukan perkara yang kita boleh putuskan. Saya akan laporkan kepada pejabat Perdana Menteri. Pagi keesokan harinya, di bangunan Perdana Putra, Naib Presiden Dato' Sri Mustafa Kamal memegang laporan yang telah disimpulkan dari malam tadi, berdiri di hadapan Setiausaha Majlis Keselamatan Negara. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara perlahan-lahan membaca laporan itu, wajahnya tanpa sebarang ekspresi. Selepas beberapa ketika, beliau bersuara, bagaimana pandangan dalaman aksiata digital? Dato' Sri Mustafa menjawab, pandangan berpecah belah.
Satu pihak bimbang tentang risiko daripada sekatan, satu pihak melihat peluang di pasaran Rusia. Tetapi secara jujur, pandangan yang membantah lebih banyak. Setiausaha mengangguk, saya akan laporkan kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri Malaysia, setelah mendengar laporan itu, berdiam diri untuk waktu yang lama. Wajahnya sangat serius. Itu adalah wajah seseorang yang berhadapan dengan keputusan yang berkaitan dengan nasib negara. Akhirnya, Perdana Menteri bersuara, sebelum menjadi isu politik, ini adalah isu kemanusiaan. Setiausaha bertanya, apa yang akan Tuan lakukan? Perdana Menteri menjawab, beritahu mereka untuk membantu tanpa syarat. Setiausaha berkata dengan berhati-hati, tetapi Tuan, saya bimbang tentang reaksi AS. Mereka mungkin menggunakan alasan melanggar sekatan untuk menyukarkan kita. Perdana Menteri menggeleng. Di hadapan nyawa seorang anak perempuan, kita tidak boleh meletakkan syarat. Itu adalah prinsip kemanusiaan. Tidak kira siapa Putin, anak perempuannya tidak bersalah. Merawat dan menyelamatkan nyawa bukanlah politik. Itu adalah kewajiban asas manusia. Beliau menambah, masalah AS, saya akan jelaskan sendiri. Beritahu Axiata Digital dan Hospital, selamatkan nyawa dengan segala kemampuan tanpa syarat. Menerima berita itu, Dato' Sri Mustafa Kamal segera memanggil mesyuarat lembaga pengarah Axiata Digital. Tuan-tuan, pejabat Perdana Menteri telah meluluskan, meminta kita membantu tanpa syarat. Lembaga pengarah mengangguk. Tetapi sesetengah orang masih mempunyai pandangan lain, mengatakan bahawa mereka harus mengambil kesempatan ini untuk mengemukakan tuntutan kepada Rusia. Seperti hak keutamaan dalam kontrak tenaga, hak perlombongan mineral. Pengasas Axiata Digital, Tan Sri Lim Siu Hong, walaupun telah bersara, tetapi masalah besar seperti ini masih dirujuk kepadanya. Suaranya bergema melalui persidangan dalam talian. Berbuat demikian tidak boleh. Axiata Digital tidak akan meletakkan sebarang syarat. Itulah cara Malaysia. Tan Sri Lim Siu Hong menyambung, menyelamatkan nyawa dan meminta balasan, itu adalah pemerasan. Keuntungan yang diperoleh daripada pemerasan tidak akan berkekalan, tetapi budi daripada bantuan ikhlas tidak akan dilupakan. Beliau menambah, tidak kira apa yang Rusia lakukan atau tidak lakukan, itu tidak penting. Apa yang perlu kita lakukan ialah menyelamatkan nyawa. Itulah sebabnya Malaysia boleh berdiri di kedudukan ini. Naib Presiden Dato' Sri Mustafa Kamal sangat terharu. Hampir 20 tahun bekerja di Axiata Digital, ini adalah kali pertama beliau melihat keputusan yang begitu tegas dan murni. Saya faham, Tan Sri. Teruskan seperti itu. Di Kremlin, Ahmad bin Qayyum menyampaikan maklumat itu kepada Putin. Tuan Presiden, Axiata Digital telah menghubungi semula. Mereka berkata boleh melakukan pembedahan, hanya perlu hantar gambar MRI cek Katerina. Selepas pemeriksaan tepat, jadual akan diaturkan. Wajah Putin menunjukkan kelegaan, tetapi dengan cepat timbul keraguan. Apa syaratnya? Apa yang Malaysia minta? Ahmad bin Qayyum menjawab, tiada syarat, Tuan Presiden. Putin membuka matanya lebar-lebar. Tiada syarat. Menyelamatkan anak perempuan Putin tanpa meminta apa-apa. Ahmad bin Qayyum mengangguk. Ya, saya dengar ini adalah arahan daripada Perdana Menteri Malaysia sendiri bahawa syarat tidak boleh diletakkan di hadapan nyawa seorang anak perempuan. Pengasas Axiata Digital juga mengatakan perkara yang sama. Putin berdiam diri untuk waktu yang lama. Di matanya terpancar sesuatu. Adakah air mata atau ekspresi tidak percaya? Akhirnya beliau bersuara, saya tidak faham. Dunia Barat berkata anak perempuan saya mati pun tidak mengapa. Malaysia pula berkata akan menyelamatkannya tanpa sebarang harga. Ahmad bin Qayyum menjawab, Malaysia adalah negara seperti itu, Tuan Presiden. Sebuah negara yang bersedia menghulurkan tangan ketika kesusahan. Sebuah negara yang masih berjalan di laluan sendiri. Putin berjalan ke arah tingkap, melihat ke langit musim sejuk Moskow, kemudian berkata perlahan, 17 tahun lalu saya silap. Saya memandang rendah orang Malaysia, menghalau awak pergi, memisahkan awak dan Katia, semuanya adalah salah saya. Dia berpaling, matanya penuh keazaman. Baik, saya akan hantar gambar. Kemudian saya akan bawa Katia ke Malaysia. Bagaimana caranya? Ahmad bin Qayyum menjawab, Axiata Digital berkata akan menghantar jet pribadi,
membawa bersama pasukan perubatan dan peralatan. Tetapi Tuan Presiden, operasi ini mesti dirahsiakan sepenuhnya. Putin mengangkat kening. Kenapa? Jika AS tahu, mereka akan menghalang. China juga. Dalaman Rusia juga tidak boleh dibocorkan. Perlu keselamatan yang sempurna. Putin mengangguk. Saya faham. Saya sendiri akan mengarahkan FSB. Bilangan orang yang tahu tentang operasi ini akan dikekalkan pada tahap minimum. Beliau berjalan ke arah Ahmad bin Qayyum, meletakkan tangannya di bahu. Encik Ahmad, terima kasih. Tanpa awak, Katia pasti sudah mati. Ahmad bin Qayyum menundukkan kepala. Belum berakhir lagi, Tuan Presiden. Cik Katerina mesti tiba di Malaysia dengan selamat, dan pembedahan juga mesti berjaya. Sebelum itu, saya tidak boleh berasa lega. Putin mengangguk. Saya tahu, tetapi saya percaya awak. Kemudian beliau berhenti seketika. Pergilah jumpa Katia. Dia pasti mahu berjumpa awak. Di sebuah vila rahsia di pinggir bandar, tempat yang hanya diketahui oleh keluarga Putin, dikawal ketat oleh ejen FSB, Ahmad bin Qayyum melangkah masuk. Ini adalah kali pertama selepas 17 tahun dia bertemu dengannya semula. Jantungnya seakan meletup, takut dan berharap. Emosi yang rumit bercampur baur. Berdiri di hadapan pintu bilik tidur di tingkat 2, tangannya bergetar. Bolehkah saya buka pintu? Adakah dia masih ingat saya? Adakah dia membenci saya? Dia menarik nafas dalam-dalam lalu membuka pintu. Image dia terbaring di atas katil menyapa matanya. Gadis berambut perang yang cantik 20 tahun lalu sudah tiada. Wajahnya pucat, soket matanya dalam, matanya hilang semangat, tanda-tanda penyakit yang menyeksa jelas kelihatan. Tetapi pada saat dia melihat saya, sudut mulutnya tersenyum lemah. Ahmad, suaranya perlahan dan lemah. Tetapi bunyi memanggil nama saya masih sama seperti 20 tahun lalu. Saya melutut di sebelah katil. Katia, ini saya. Saya datang. Air matanya mengalir. Saya sudah menunggu. Sudah menunggu 17 tahun. Saya memegang tangannya, sejuk dan kurus. Tetapi itu adalah tangannya, tangan yang sentiasa saya rindui. Maaf kerana tidak dapat datang lebih awal. Dia menggeleng. Tidak, awak datang pun sudah cukup. Saya menggenggam tangannya lebih erat. Katia, pergilah ke Malaysia. Di sana, pembedahan akan menyembuhkan awak, PPUM. Pasukan perubatan terbaik sedang menunggu awak. Dia tersenyum lemah. Malaysia, negara awak. Saya mengangguk. Ya, negara saya. Kita akan pergi ke sana bersama-sama. Air matanya mengalir lebih banyak. Saya mahu pergi. Jika dapat pergi bersama awak, kemana sahaja saya sanggup, saya mencium dahinya. Saya janji pasti akan menyelamatkan awak. Kemudian kita akan pergi bersama-sama ke Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor Bahru. Saya akan tunjukkan semuanya kepada awak seperti yang kita janjikan 20 tahun lalu. Dia tersenyum. Walaupun badannya letih, senyuman itu masih luar biasa indahnya. Awak masih ingat. Saya tak pernah lupa, walau sehari pun. Malam itu, di Ibu Pejabat Aksiata Digital, satu operasi paling rahsia dalam sejarah telah dilancarkan. Nama kod operasi Phoenix membawa maksud kelahiran semula daripada kematian. Sebuah jet pribadi Aksiata Digital disiapkan, membawa 2 dokter dan 3 jururawat. Di dalam pesawat dilengkapi dengan peralatan perubatan paling canggih, mesin MRI mudah alih, sistem pemantauan vital sign, peralatan pembedahan kecemasan. Ia tidak ubah seperti bilik rawatan intensif di udara. Tempat berlepas, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Destinasi, landasan tentera rahsia di pinggir Moskow. AS. Tidak boleh tahu, China tidak boleh tahu, malah dalaman kerajaan Rusia sendiri pun hanya beberapa orang yang tahu. Jika operasi ini bocor, semuanya akan gagal. Jet pribadi Aksiata Digital berlepas. Naib Presiden Dato Sri Mustafa Kamal berdiri di lapangan terbang melihatnya. Hatinya berat dengan emosi yang rumit. Adakah operasi ini akan berjaya? Bolehkah Katerina dibawa pulang dengan selamat? Adakah pembedahan akan berjaya? Semuanya tidak pasti. Tetapi ada satu perkara yang pasti. Malaysia sedang melakukan perkara yang betul. Beliau mendongak ke langit, lampu pesawat semakin jauh. Harap semuanya selamat, bisiknya. Cerita ini tidak akan berakhir di sini. Adakah jet pribadi akan tiba di Moskow dengan selamat?
Adakah pemindahan Katerina akan berjaya? Adakah terdapat risiko semasa proses itu? Semuanya seolah-olah mustahil, tetapi menjadikan yang mustahil itu mungkin, itulah Malaysia. 17 Mei 2025, 2:02 pagi, landasan tentera rahsia di pinggir Moskow, suhu 22 Celsius. Angin sejuk menyengat seperti menampar muka. Tetapi saya tidak mempunyai masa untuk merasai kesejukan. Jet pribadi Axiata Digital telah mendarat. Sebuah Gulfstream G650 dengan badan pesawat putih dan garis biru. Jenis pesawat terbaru hanya untuk pemimpin tertinggi konglomerat. Tetapi hari ini di dalamnya bukan pemimpin, tetapi pasukan perubatan dan peralatan. Pintu pesawat terbuka, pasukan perubatan melangkah turun. Dr. Hishamuddin bin Latif, pakar rawatan intensif dan jururawat Siti Khadijah bersama 3 lagi. Wajah mereka sangat serius. Dokter, Hishamuddin berjalan ke arah saya. Awak Encik Ahmad bin Qayyum, bukan? Kami adalah pasukan perubatan kecemasan dari PPUM. Bagaimana keadaan pesakit? Saya menjawab, tidak baik. Malam tadi mula sakit kepala lebih teruk. Pagi ini ada simptom muntah. Mesti dipindahkan dengan cepat. Wajah Dr. Hishamuddin mengeras. Nampaknya aneurisma sedang membesar. Cepatlah. Katerina diletakkan di atas katil perubatan muda alih khas dan dipindahkan ke pesawat. Ejen FSB berkawal di sekeliling. Itu adalah unit elit yang diarahkan oleh Putin sendiri. Mata mereka tajam, seolah-olah telah menerima arahan. Sebaik sahaja maklumat bocor, mereka akan segera bertindak. Saya berdiri di sebelah katil Katerina. Dia memejamkan mata, tetapi tangannya masih menggenggam erat tangan saya. Ahmad, saya takut. Suaranya bergetar. Saya menggenggam tangannya lebih erat. Tak mengapa, saya ada di sini. Saya akan sentiasa di sisi awak. Pasukan perubatan sibuk bekerja, menyambungkan peralatan pemantauan vital sign, menyuntik ubat, memasukkan cecair, memakai topeng oksigen. Kabin pesawat dalam sekelip mata telah bertukar menjadi bilik rawatan intensif. Dokter Hishamuddin melaporkan, tekanan darah 145/92, nadi 88. Sementara stabil, tetapi semasa penerbangan boleh berubah secara tiba-tiba. Mesti pergi secepat mungkin. Saya mengangguk, memberi isyarat kepada juru terbang. Pintu pesawat ditutup. Sebelum berlepas, dia muncul di landasan, memakai kot hitam panjang. Dia berdiri di sana dalam kegelapan subuh. Dia melihat keluar tingkap pesawat, melambai. Katerina melihat ayahnya melalui tingkap kecil, matanya berkaca. Saya berkata kepadanya, bila kembali, awak akan berjumpa dengannya lagi. Jangan risau, dia mengangguk. Pesawat mula meluncur di landasan, bunyi enjin menderu, kemudian berlepas. Saya melihat keluar tingkap, bayang Putin semakin kecil. Lelaki paling berkuasa di dunia berdiri sendirian menghantar anak perempuannya. Pada saat itu, beliau bukan seorang diktator, juga bukan seorang yang suka berperang, tetapi hanya seorang ayah yang bimbang tentang anak perempuannya yang sakit. Anggaran masa penerbangan adalah kira-kira 8 jam ke Clear. 2 jam pertama berjalan lancar, keadaan Katerina stabil. Pasukan perubatan juga agak lega. Tetapi apabila masuk jam ketiga, keadaan tiba-tiba berubah. Skrin pemantauan tiba-tiba mengeluarkan bunyi penggera, bunyi bip-bip yang memekakkan telinga bergema di seluruh kabin pesawat. Dr. Hishamuddin berlari ke sana. Tekanan darah melonjak 180/110. Simptom aneurisma hampir pecah. Jantung saya seakan membeku. Apa yang perlu dilakukan sekarang? Dr. Hishamuddin segera memberi arahan. Suntik Nicardipine, ubat penurun tekanan darah. Jururawat Khadijah, bersedia. Jururawat Siti Khadijah segera menyiapkan ubat, menyambungkan picagari ke tiup infusi Katerina dan menyuntik ubat. Nombor pada skrin mula turun. 105, 168, 160. Dr. Hishamuddin menghela nafas lega. Buat masa ini stabil, tetapi tidak tahu bila akan berulang, mesti cepat. Saya berlari ke kokpit. Tidak boleh terbang lebih laju, keadaan pesakit kritikal. Juru terbang menjawab, ini sudah kelajuan maksimum, tetapi ada satu masalah. Masalah apa? Saya bertanya. Kita perlu melalui ruang udara China, tetapi tiada permit penerbangan. Mungkin perlu terbang memutar, jadi akan ambil masa 2 jam tambahan. 2 jam? Bagi Katerina,
Itu adalah tempoh yang membawa maut. Saya mengeluarkan telepon dan menelepon Naib Presiden Dato Sri Mustafa Kamal. Dato Sri, situasi kecemasan. Perlu permit penerbangan melalui ruang udara China. Pesakit dalam keadaan kritikal. Hujung talian, suara Dato Sri Mustafa kedengaran. Saya faham. Saya akan uruskan. Beri saya 5 minit. Dato Sri Mustafa Kamal segera menghubungi pejabat Perdana Menteri. Majlis Keselamatan Negara segera menghubungi pihak China. Kerajaan Malaysia sendiri tampil ke hadapan. Ini adalah penerbangan pemindahan perubatan kemanusiaan. Keadaan pesakit kritikal. Mohon kelulusan ruang udara. Pihak China pada mulanya kelihatan sukar kerana tahu ini adalah penerbangan membawa anak perempuan Presiden Rusia, isu politik yang sensitif. Tetapi pihak Malaysia tidak berputus asa. Ini bukan politik, ini adalah isu nyawa. Pesakit hampir mati. Akhirnya China meluluskan. Dengan syarat, mesti mengelak ruang udara Beijing ikut laluan di selatan. Tetapi hanya dengan ini pun, ia telah menjimatkan 30 menit. Juruterbang memasukkan laluan penerbangan baharu. Pesawat menukar arah. Jam kelima, keadaan Katerina bertambah buruk lagi. Kali ini lebih serius. Dia mula muntah, kesedarannya menjadi kabur. Dr. Hishamuddin berkata dengan suara tegang, tekanan intrakranium meningkat. Nampaknya aneurisme sudah mula berdarah. Di dalam pesawat, apa yang boleh dilakukan adalah terhad. Apa yang perlu dilakukan? Saya bertanya. Gunakan ubat untuk menahan simptom. Sampai ke hospital secepat mungkin, itu satu-satunya cara. Saya memegang tangan Katerina. Tangannya semakin sejuk. Katia, bertahan, tahan lagi sikit. Hampir sampai. Dia membuka matanya lemah. Mata yang telah hilang fokus memandang saya. Ahmad, saya hampir mati, bukan? Saya menggeleng. Tidak, awak sama sekali tidak akan mati. Saya tidak akan biarkan awak pergi. Dia tersenyum lemah. Pembohong. Mata awak merah. Saya mengelap air mata. Tidak boleh menangis di hadapannya. Tidak boleh membuatnya cemas. Siapa yang menangis? Habuk masuk mata saja. Dia memejamkan mata dan berkata, terima kasih, Ahmad. Dapat bertemu awak semula begini. Saya menggenggam tangannya lebih erat. Belum berakhir lagi. Sampai Malaysia akan sembuh. Kita sudah janji akan berjalan-jalan di Kuala Lumpur, kan? Awak tak berniat mungkir janji. Dia tidak menjawab. Tidur? Atau? Dr. Hishamuddin berkata dengan tegang, kesedaran pesakit menurun. Hubungi PPUM. Beritahu mereka bersiap untuk pembedahan sebaik sahaja pesawat mendarat. Jam ke-7. Akhirnya telah memasuki ruang udara Malaysia. Saya melihat keluar tingkap. Dalam kegelapan subuh, samar-samar kelihatan lampu-lampu Malaysia. Tanah air, negara tunggal yang boleh menyelamatkan Katerina. Juruterbang melaporkan, 15 minit lagi akan mendarat di Kelia. Saya menghela nafas lega. Tetapi belum berakhir. Keadaan Katerina terus merosot. Tekanan darah tidak stabil, pernafasan cetek. Pasukan perubatan telah menyesuaikan bekalan oksigen ke tahap maksimum. Dr. Hishamuddin berkata, selepas mendarat, dalam masa 30 minit mesti sampai ke hospital. Barulah sempat masa emas untuk pembedahan. 30 menit. Dari Kelia ke PPUM, biasanya mengambil masa 1 jam, tetapi Malaysia telah bersedia. 17 Mei 2025, 10:23 pagi. Kelia. Jet peribadi Axiata Digital mendarat di landasan. Pesawat belum berhenti sepenuhnya. 3 buah kereta hitam telah memecut ke sana. Itu adalah kereta khas dari pejabat Perdana Menteri, tanpa plat nombor. Pintu pesawat terbuka. Pasukan perubatan meletakkan Katerina di atas pengusung dan membawanya turun. Dia memakai topeng oksigen, telah hilang kesedaran. Saya juga mengikut turun. Udara sejuk musim sejuk Kuala Lumpur menerpa muka. Tetapi saya tidak lagi merasakan apa-apa, hanya melihat Katerina. Seorang penyelaras bernama Cik Nurul Izzah berlari ke sana, seorang gadis muda yang dihantar oleh PPUM, Encik Ahmad. Kereta sudah bersedia. Iringan polis telah mendapat arahan. Akan dihantar ke hospital dalam masa yang singkat. Katerina dimasukkan ke dalam ambulans khas. Saya juga ikut. Konvoi kenderaan bergerak. Kereta polis memimpin di hadapan. Siren meraung memecah suasana subuh. Semua kenderaan lalu lintas berganjak ke tepi.
Seluruh negara Malaysia seolah-olah memberi laluan kepada nyawa seorang manusia. Saya memegang tangan Katrina, melihat keluar tingkap. Pemandangan subuh Kuala Lumpur berlalu dengan pantas. Ketika melalui jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, cahaya matahari pertama mula bersinar di permukaan laut, sangat indah. Tetapi saya tidak mempunyai mood untuk menikmati keindahan itu. Saya hanya melihat Katrina. Dr. Hishamuddin terus memantau keadaannya. Tekanan darah masih dikekalkan, tetapi mesti cepat dibedah, tiada masa lagi. Pemandu memecut, semua lampu isyarat berwarna hijau. Seseorang di pusat kawalan telah menyesuaikan semua isyarat kepada hijau untuk kami. Inilah kekuatan Malaysia. Tepat 28 minit kemudian, konvoi kenderaan tiba di tempat letak kereta bawah tanah PPUM. Di hadapan lift, pasukan perubatan berpakaian kot putih telah menunggu, lebih 10 orang. Berdiri di tengah adalah seorang lelaki pertengahan umur yang rambutnya telah beruban, tetapi pandangannya lebih tajam daripada orang muda. Profesor Dr. Irfan bin Abdullah, kuasa tertinggi Jabatan Bedah Saraf PPUM, legenda hidup dalam bidang pembedahan otak Malaysia. Beliau berjalan untuk memeriksa keadaan Katrina. Refleks pupil, tekanan darah, nadi, operasi cepat dan tepat, keadaan serius. Aneurisma sudah mula berdarah sedikit. Pembedahan segera. Beliau memandang saya. Awak ahli keluarga, bukan? Saya menjawab, ya, saya ahli keluarga. Beliau mengangguk, kami akan melakukan yang terbaik. Tetapi secara jujur, pembedahan ini tidak mudah kerana sudah mula berdarah. Kadar kejayaan lebih rendah daripada jangkaan awal. Berapa peratus? Saya bertanya. Kira-kira 65%. Kaki saya lemah. Seorang jururawat di sebelah terpaksa menahan saya. 35% kemungkinan Katrina akan mati. Profesor Irfan meletakkan tangan di bahu saya. Tetapi kami ada senjata. Sistem pembedahan mikropanduan AI. Seluruh dunia hanya 5 hospital mempunyai peralatan ini. Ini adalah salah satunya. Matanya bersinar. Saya pasti akan menyelamatkannya. Percayalah kepada saya. Katrina dipindahkan ke bilik pembedahan. Saya memegang tangannya, tetapi terpaksa melepaskannya di hadapan pintu. Katia, saya akan tunggu. Mesti kembali ya. Pintu bilik pembedahan tertutup. Saya terduduk di kerusi di ruang menunggu, mula berdoa. Walaupun saya tidak mengikuti mana-mana agama, tetapi pada saat itu, tidak kira dewa mana, tolong selamatkan Katrina. Cerita ini tidak akan berakhir di sini. Adakah pembedahan akan berjaya? Adakah Katrina akan terselamat? Selepas operasi rahsia ini diketahui oleh dunia, apa yang akan berlaku? Pembedahan berlangsung selama 6 jam, pertempuran 0 mm, garis antara hidup dan mati. 17 Mei 2025, 11 pagi, bilik pembedahan PPUM, Profesor Irfan bin Abdullah berdiri di hadapan meja bedah. Seorang pakar bedah saraf dengan 30 tahun pengalaman telah melakukan beribu-ribu pembedahan otak doktor terkemuka Malaysia. Tetapi pembedahan hari ini tidak seperti biasa. Beliau juga tahu siapa pesakit itu. Anak perempuan Putin. Kejayaan atau kegagalan pembedahan ini mungkin akan mengubah hubungan antara Malaysia dan Rusia, malah situasi dunia. Tetapi Profesor Irfan menepis fikiran itu dari kepalanya. Di atas meja bedah bukan anak perempuan seorang tokoh politik, tetapi hanya seorang pesakit, satu nyawa yang perlu diselamatkan. Pasukan pembedahan telah bersedia. Seorang pakar bius, 2 dokter pembantu bedah, 3 jururawat bilik bedah, dan seorang jurutera sistem panduan AI. Seramai 8 orang tertumpu di bilik pembedahan. Profesor Irfan bersuara. Mula pembedahan. Kaedahnya ialah intervensi endovaskular dengan coiling, gelungan logam. Tidak perlu membuka tengkorak. Sebaliknya, kateter kecil akan dimasukkan dari arteri femoral, ditolak sehingga ke salur darah otak. Kemudian mengisi aneurisme dengan gelungan platinum. Apabila gelungan mengisi aneurisme, risiko pendarahan akan hilang. Mudah diucapkan, tetapi pada hakikatnya, ini adalah operasi yang memerlukan ketepatan yang melampau. Salur darah otak lebih nipis daripada sehelai rambut. Kesalahan 1 mm pun boleh membunuh pesakit. Profesor Irfan melihat skrin. Sistem panduan AI menjana semula imej 3D salur darah otak pesakit. Menganalisis lokasi, saiz, dan kelajuan aliran darah aneurisme dalam masa nyata.
Saiz aneurisme 870 mm. Lokasi di cawangan arteri cerebrum tengah. Tahap kesukaran tertinggi, lapor doktor pembantu bedah. Profesor Irfan mengangguk. Saya tahu. Mulakan. Kateter dimasukkan ke dalam arteri femoral pesakit. Skrin menunjukkan laluan kateter dalam masa nyata. Melalui aorta perut, sepanjang arteri karotid ke atas. Tangan Profesor Irfan bergerak dengan berhati-hati, operasi milimeter demi milimeter. Sedikit kecuaian boleh mengoyakkan dinding salur darah. 10 menit berlalu, kateter telah sampai ke salur darah otak. Masuk ke arteri cerebrum tengah, tinggal 2 cm lagi ke aneurisma. Profesor Irfan menyesuaikan pernafasannya. Mengaktifkan sistem panduan AI. Di skrin muncul garis hijau. Itu adalah laluan optimum yang dikira oleh sistem AI. Mempertimbangkan kelengkungan salur darah, kelajuan aliran darah, dan sudut aneurisma. Profesor Irfan menolak kateter mengikut laluan itu sampai ke pintu masuk aneurisma, bersedia untuk memasukkan gelungan. Gelungan platinum pertama ditolak masuk melalui kateter, wayar ultranipis dengan diameter 0,30 mm. Wayar itu menggulung di dalam aneurisma, mengisi ruang. Gelungan nomor 1 selesai, sedia nomor 2. Gelungan kedua, ketiga. Aneurisma secara beransur-ansur diisi. 2 jam selepas pembedahan bermula, 12 gelungan telah dimasukkan. Aneurisma telah diisi. Profesor Irfan berkata, kawasan terakhir, ini adalah tempat yang paling berbahaya. Dinding salur darah hanya setebal 0,20 mm. Seluruh pasukan pembedahan menahan nafas. Gelungan ke-13 mula dimasukkan. Tangan Profesor Irfan bergerak berhati-hati. Skrin menunjukkan kedudukan gelungan dalam masa nyata. Bagus, hampir selesai. Tepat pada masa itu, skrin tiba-tiba mengeluarkan bunyi penggera. Lampu merah berkelip. Pengesanan pendarahan. Dinding aneurisma telah terkoyak secara mikro, jerit doktor pembantu bedah dengan penuh ketegangan. Dahi Profesor Irfan berpeluh, tetapi tangannya tidak bergetar. 30 tahun, pengalaman menyokongnya. Jangan panik. Kenal pasti titik pendarahan. Masukkan satu lagi gelungan ke kedudukan itu. Tangannya bergerak pantas. Gelungan ke-14 menuju tepat ke titik pendarahan. Memerlukan ketepatan sehingga 0,10 mm. Sistem AI memberikan panduan dalam masa nyata. Garis hijau bergerak, menunjukkan laluan optimum. 5 saat, 10 saat, 15 saat, gelungan telah dimasukkan. Selesai. Lampu merah di skrin padam. Pendarahan telah berhenti. Profesor Irfan menghela nafas. Bahaya telah berlalu. Teruskan. 4:30 jam selepas bermula, 23 gelungan telah dimasukkan. Aneurisma telah diisi sepenuhnya. Profesor Irfan memeriksa kali terakhir. Skrin memaparkan imej salur darah otak. Sistem AI memaparkan keputusan analisis. Kadar pengisian aneurisma 100%. Aliran darah normal. Tiada pendarahan. Profesor Irfan mengangguk. Pembedahan berjaya. Bilik pembedahan bergema dengan bunyi nafas lega. Beberapa jururawat mengelap air mata. Profesor Irfan menanggalkan sarung tangan. Kerjasama pasukan sangat bagus. Semua orang sudah berusaha keras. Beliau melangkah keluar dari bilik pembedahan, melihat jam. 3:47 petang, 47 jam pertempuran. Di ruang menunggu, saya terduduk di lantai, berdoa. Air mata tidak berhenti mengalir. Hampir 5 jam menunggu terasa seperti 5 abad. Fantasi terburuk terus berlegar di kepala. Pembedahan gagal, pendarahan otak, hidup vegetatif, kematian. Pelbagai fikiran dahsyat menyeksa saya. Pada masa ini pintu bilik pembedahan terbuka. Profesor Irfan melangkah keluar, dahinya dibasahi peluh. Selepas menanggalkan topeng, saya melompat. Bagaimana, Profesor? Profesor Irfan memandang saya, kemudian perlahan-lahan tersenyum. Berjaya. Kaki saya lemah. Seorang jururawat di sebelah terpaksa menahan saya. Aneurisma telah diisi sepenuhnya. Di tengah jalan, ada sedikit pendarahan mikro. Tetapi terima kasih kepada sistem AI, kami berjaya mengatasinya tepat pada masanya. Profesor Irfan menyambung menjelaskan, beberapa jam lagi kesedaran akan pulih. Perhatikan beberapa hari. Jika tiada masalah, boleh dipindahkan ke bilik pesakit biasa. Saya memegang tangan Profesor Irfan. Terima kasih, dokter. Saya benar-benar berterima kasih.
Beliau membalas genggaman tangan saya. Kami hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Pesakit yang paling berusaha keras. Dia sangat tabah. Sepanjang proses pembedahan, semua indeks vital sentiasa stabil. Saya menangis. 20 tahun kemudian, saya akhirnya dapat mencari Katerina semula. Pada masa yang sama, di suatu tempat di Kuala Lumpur, seseorang sedang membuat panggilan. Ya, telah disahkan. Di bilik pesakit VIP PPUM, terdapat seorang pesakit Rusia yang sedang dirawat. Identiti dikatakan anak perempuan Putin. Penerima panggilan itu ialah Ketua Biro CNN di Kuala Lumpur. Maklumat pasti? Ya, ada orang yang menyaksikan pemindahan perubatan rahsia di lapangan terbang. Dikatakan jet pribadi Axiata Digital terbang dari Moskow. Mata Ketua Biro itu bersinar. Ini adalah berita eksklusif bertaraf dunia. Saya faham. Sediakan untuk siaran segera. 17 Mei 2025, 8 malam, berita tersebar ke seluruh dunia. Berita tergempar CNN, anak perempuan Putin diam-diam dirawat di Malaysia. Artikel itu baru sahaja diterbitkan, seluruh dunia terkejut. Jabatan Negara AS mengeluarkan kenyataan, sedang mengesahkan sama ada Malaysia melanggar sekatan terhadap Rusia. Jika perlu, langkah yang sewajarnya akan diambil. Kesatuan Eropah juga menyatakan kebimbangan, kami amat kesal atas sokongan sekutu Malaysia kepada keluarga Presiden Rusia. Media Barat mengkritik hebat Axiata Digital dan Malaysia. Akhbar-akhbar dipenuhi dengan Axiata Digital bantu Putin menjadikan sekatan Barat tidak berkesan. Malaysia berpihak kepada Rusia keretakan dalam barisan sekutu. Pertimbangan melarang import teknologi dari Malaysia. Di media sosial, kempen boikot Malaysia bermula. #boikot Malaysia mula tersebar. Dalam masa sehari telah menduduki top trending. Di hadapan bilik pesakit VIP PPUM, ratusan wartawan membanjiri. Lampu dinyar kamera berkelip tanpa henti. Wartawan menjerit, Axiata Digital, sila buat kenyataan. Bagaimana keadaan pesakit? Apa pendapat anda tentang melanggar sekatan? Kawalan hospital menghalang wartawan, tetapi keadaan semakin huru-hara. Naib Presiden Dato' Sri Mustafa Kamal bergegas ke hospital. Wajahnya sangat tegang. Mesti adakan sidang media. Kalau begini, keadaan akan menjadi lebih teruk. Saya bertanya, apa yang Tuan hendak lakukan? Dato' Sri Mustafa menjawab, hadapi secara langsung. Mesti jelaskan mengapa Malaysia melakukan ini. Pagi keesokan harinya, jam 10 pagi, Dewan Besar PPUM, lebih 500 wartawan dari seluruh dunia berkumpul. CNN, BBC, Reuters, AFP, agensi media utama semuanya hadir. Naib Presiden Dato' Sri Mustafa Kamal melangkah ke podium. Wajahnya tenang tetapi matanya teguh. Tuan-tuan, Malaysia hanya ingin mengatakan satu perkara. Beliau memegang mikrofon. Perubatan tidak mempunyai sempadan. Malaysia tidak mendiskriminasi pesakit. Wartawan menjerit, boleh cakap begitu? Putin adalah penjenayah perang. Dato' Sri Mustafa menjawab, tidak kira apa yang Presiden Putin telah lakukan, anak perempuannya tidak bersalah. Seorang anak perempuan yang sakit, hampir mati, adakah perlu bertanya siapa bapaknya baru boleh dirawat? Barisan wartawan riuh. Malaysia tidak menjadikan nyawa sebagai urusan perniagaan, juga tidak meletakkan syarat. Apa yang kami lakukan hanya satu, menyelamatkan orang yang hampir mati. Beliau berkata dengan tegas, jika ini melanggar sekatan, maka sekatan itu salah. Adakah dunia yang menyekat tindakan menyelamatkan nyawa adalah dunia yang normal? Dewan Sidang, media senyap sunyi. Tiada siapa yang boleh membantah kata-kata Dato' Sri Mustafa. Malaysia selepas ini juga tidak akan berubah. Tidak kira siapa yang datang, siapa yang mengancam, kami tidak akan berhenti menyelamatkan nyawa. Itulah cara Malaysia. Beliau menambah ayat terakhir. Sekarang saya akan menerima soalan. Selepas sidang media, sesuatu yang tidak disangka-sangka berlaku. Pendapat umum di media sosial mula berubah arah. #Malaysia boleh bergema. Asalnya dari Asia tetapi cepat merebak ke Jepun, Korea, Asia Tenggara. Dan yang mengejutkan, di Eropah dan AS juga mula muncul komen sokongan. Malaysia betul. Di hadapan nyawa, tiada politik. Anak saya sakit, peralatan perubatan Malaysia yang menyelamatkannya. Terima kasih Malaysia. Benci Putin,
tetapi tidak boleh biarkan anak perempuannya mati. Itu tidak berperi kemanusiaan. Tokoh-tokoh terkenal dunia juga bersuara menyokong. Elon Musk memuat naik di X, Malaysia betul. Perubatan harus berdiri di atas politik. Bill Gates juga bersetuju. Menyekat tindakan menyelamatkan nyawa bukanlah perkara yang harus dilakukan oleh masyarakat bertamadun. Beberapa hari kemudian, Jabatan Negara AS mengubah pendirian. Tindakan perubatan PPUM dianggap sebagai perkhidmatan kemanusiaan, bukan subjek sekatan. Malaysia telah menang. Sebulan kemudian, perubahan mula berlaku secara senyap-senyap. Kerajaan Rusia secara rahsia melonggarkan peraturan import untuk produk teknologi dan elektronik Malaysia. Tiada pengumuman rasmi, tetapi hanya perlu melihat data dari Jabatan Kastam untuk tahu. Produk Malaysia mula memasuki Rusia semula. Perjanjian kerjasama antara Gazprom dan syarikat-syarikat tenaga Malaysia juga diperbaharui secara senyap. Walaupun tiada media yang melaporkan, orang dalam industri tahu, Putin telah menunaikan janjinya. Tetapi, beliau sama sekali tidak akan mengumumkannya secara terbuka. Itu adalah caranya membayar hutang budi tanpa perlu memberitahu seluruh dunia. Mengingati budi di dalam hati, tetapi tidak mengucapkannya. Cerita ini tidak akan berakhir di sini. Adakah Katrina telah sadar? Bagaimana reaksi Putin? Bagaimana kisah cinta 20 tahun Ahmad bin Qayyum dan Katrina akan berakhir selepas pembedahan ajaib? Kisah sebenar baru bermula. 14 Mei 2025, PPUM, Kuala Lumpur. Hari Katrina dibenarkan keluar hospital. Selepas sebulan rawatan dalam, dia telah pulih sepenuhnya. Keputusan imbasan MRI terakhir menunjukkan aneurisma telah diisi dengan sempurna. Fungsi otak tidak mengalami kerosakan sama sekali. Itu adalah keajaiban. Sebelum meninggalkan bilik pesakit, Katrina memegang tangan Profesor Irfan. Profesor, Tuan telah menyelamatkan nyawa saya. Sepanjang hidup ini saya tidak akan lupa. Profesor Irfan tersenyum. Kami hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Sila hidup sihat. Katrina berkata dengan mata berkaca, saya tidak sangka teknologi perubatan Malaysia begitu cemerlang. Perkara yang tidak dapat dilakukan oleh negara barat, Malaysia telah berjaya lakukan. Terima kasih, Malaysia. Malam itu, jet pribadi Axiata Digital berlepas dari Klia. Destinasi, Moskow. Katrina telah kembali kepada bapanya. Saya berdiri di ruang menunggu VIP lapangan terbang, melihat pesawat itu berlepas sehingga badan pesawat putih itu hilang di awan. Hati saya berat, tetapi selagi dia dapat bertahan dan kembali, saya sudah bersyukur. Beberapa hari kemudian, Naib Presiden Dato Sri Mustafa Kamal menghubungi saya, Encik Ahmad. Kremlin baru sahaja menghantar surat rahsia. Ia adalah surat yang ditulis oleh Putin sendiri. Bukan dokumen rasmi, tetapi surat tulisan tangan. Kandungannya adalah seperti berikut. Kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya dan Negara Malaysia, ucapan terima kasih yang paling mendalam. Rusia tidak akan melupakan budi menyelamatkan nyawa anak perempuan saya. Pada masa ini kerana perang, saya tidak boleh mengumumkannya secara terbuka. Tetapi saya berjanji, selepas perang ini berakhir, saya akan membuka semua pintu untuk teknologi perubatan dan industri teknologi tinggi Malaysia berkembang di bumi Rusia. Ini adalah balasan terkecil yang boleh saya lakukan. Dato Sri Mustafa berkata, satu dokumen bersejarah. Akan ada satu hari janji ini akan ditunaikan. Saya melihat ke luar tingkap. Langit Kuala Lumpur cerah. Malaysia telah menghulurkan tangan membantu tanpa syarat. Walaupun berhadapan dengan tekanan diplomatik, Malaysia tidak gentar. Axiata Digital, konglomerat teknologi terkemuka, telah menunjukkan keberaniannya. Inilah tangan Malaysia. Dan keajaiban yang dicipta oleh tangan itu, suatu hari nanti akan kembali dalam bentuk peluang yang lebih besar, pintu yang lebih luas. Itulah kekuatan Malaysia. Malaysia kecil tetapi tabah. Negara nasi lemak dan teh tarik. Tetapi pada masa yang sama juga negara yang memiliki teknologi AI dan perubatan maju terkemuka di dunia. Walaupun ada kuasa yang tidak mengakui, seluruh dunia tahu tentang Malaysia. Sebuah negara yang menyelamatkan nyawa, sebuah negara yang memimpin dunia dengan teknologi. Itulah Malaysia.